Hari ini kita nak bincang tentang topik yang paling hangat diperbualkan oleh semua peminat-peminat Ejen Ali, Sero. Aloha, Assalamualaikum Seafood Squad, harap korang semua sihat-sihat belaka. Abang Din Alhamdulillah sihat-sihat sahaja. Untuk video kali ni, Abang Din nak bincang berkenaan Sero. Siapakah Sero di pandangan Abang Din? Di pandangan mata Abang Din, ya. Sebab sebenarnya kita masih tak tahu apa-apa tentang Sero. Kita pernah dengar je nama dia. Dan sebutan dia bukan Sero, sebutan dia Siro. So abang akan sebut Siro. Abang akan cuba sebut Siro. So dalam animasi cakap Siro, so kita ikutlah, kan. Okay, so tak cerita sikit pasal Siro ni dalam video ni hari ni. Jom pastikan korang tonton sampai habis sebab ada beberapa perkara yang abang dah tulis dalam buku abang ni. Boleh kata 5 muka surat perkara tu. So pastikan korang tonton sampai habis. Tapi sebelum abang cerita apa-apa berkenaan Siro ni, abang nak pesan dulu untuk yang belum lagi tekanlah butang subscribe ke channel Seafood Day ni. Yang percuma sangat membantu abang. Ribuan terima kasih banyak-banyak. Jom kita cerita berkenaan Siro. Pertama sekali sedikit pengenalan. Abang rasa semua orang dah tahu pasal benda ni, tapi Siro tu adalah nombor kosong. Okay, kalau korang tak tahu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu semua adalah kiraan nombor dalam bahasa Sepanyol. Okay, 1 tu 1, 2 tu 2, 3 tu 3, 4 tu 4, 5 tu 5. Okay, sampailah 10 yang ke 10. Okay, so Siro tu adalah kosong. Kosong. Satu tangan dia kosong. Okay, Siro tu kosong. Satu lagi benda yang mungkin korang tak perasan, tapi sebutan numeros. Okay, numeros, nama kumpulan tu maksud dia adalah number. Okay, bahasa Inggeris number, bahasa Melayu nombor. Faham? So numeros tu bahasa Sepanyol, 1, 2, 3 pun bahasa Sepanyol. Dan semua ni dia punya tema, dia punya berbahasa Sepanyol lah. Okay, jadi kita kena bagi tahu benda tu dulu supaya korang tak confuse kan. Mana datang numeros, mana datang Sero, mana datang 1, 2, 3, semua dari bahasa Sepanyol. Number dan kiraan dia lah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selama kita dah berkenalan dengan karakter-karakter numeros, okay, daripada 1, 2, 3 sampailah Diaz. Okay, kalau korang tak tahu Diaz tu siapa, Diaz tu Rizwan adalah ahli yang ke-10. But 1, 2, 3 sampai 10 ni kita dah kenal, tapi tak pernah sekali pun kita dapat apa-apa mention berkenaan dengan Siro. Musim 3 ni baru kita dapat satu mention Siro pada episod 3 oleh Rizwan. Okay, buat masa ni abang rasa memang tahu tentang Siro ni adalah Cinco, Jenny, Dos dan juga Rizwan lah. Okay, yang lain abang tak pasti lagi. Okay, Uno confirm dah tahu, tapi buat masa ni kita just assume yang Uno dah mati. So yang tahu sekarang tentang Siro adalah 3 karakter ni. Dan abang tak rasa karakter-karakter dalam numeros lain tahu. Okay, kalau yang kalau Dr. Aaron Nueve tu tahu, Nueve tu masih bersama dengan numeros, mungkin dia tahu sebab dia bijak kan. Mungkin dia dapat tahu ada orang lain selain daripada 10 ni. So dia dah tahu, tapi buat masa abang rasa macam 3, 6, 7 tak tahu tentang ni. Dan abang boleh assume juga yang 4 pun dah tahulah sekarang sebab Dos dah mungkin dah bagi tahu dekat dia dan juga Rizwan. Okay, so sekarang kita dah sampai ke bahagian yang semua orang tunggu-tunggu, iaitu siapakah Sero. Kita nak cuba jawab persoalan siapakah Sero. Apakah function Sero dalam numeros? Okay, selama ni kita tahu numeros ni dah bergerak. Okay, 1, 2, 3 dah bergerak. Okay, daripada musim 1 lagi, diorang dah cuba dapatkan Iris dan basically hampir dapat Iris pada episod terakhir musim 2. Okay, dan selepas kejatuhan numeros ni, maksudnya Uno dah tak ada, sekarang ni barulah kita tahu tentang Sero. Okay, barulah kita nak tahu tentang Sero. So sebenarnya apa function Sero ni? Kalau dia betul-betul adalah ketua kumpulan ni, kenapa dia tak muncul dengan lebih awal? Kenapa kena tunggu kejatuhan kegagalan Uno buat kali kedua baru dia nak muncul? Sebab Uno dah pernah gagal dapat sekali kan, masa musim 1. Musim 2 dah gagal, baru nak muncul sekarang. So siapa Sero ni? Abang rasa Sero ni sebenarnya bukan ahli aktif kumpulan ni, tapi pandangan abang, Sero ni sebenarnya adalah orang yang melaburkan duit kepada kumpulan numeros ni. Okay, numeros kan korang tengok kan, diorang ada banyak gila macam teknologi yang diorang guna. Korang tengok lab diorang penuh dengan barang-barang yang berteknologi yang perlukan duit. Lepas tu korang tengok macam Uno punya gadget, korang tengok macam Jenny punya gadget, korang tengok macam siapa, semua orang punya gadget. Okay, mana datang duit tu? Bukan free tau nak dapatkan benda tu, walaupun diorang beli di black market. Beli kan pakai duit. So siapa yang bagi duit? Walaupun Jin
Uno tu dia seorang yang abang kata boleh kita boleh kata berpengaruh, dan mungkin dia kenal ramai, banyak black market punya dealer dia kenal, tapi tak semestinya dia boleh dapat secara percuma kan. So Jin mungkin tak banyak duit macam tu, dia pun ejen mata, dia taklah banyak duit. So mungkin abang tak rasa Jin keluarkan duit sendiri, tapi ada orang yang sebenarnya yang menjadi sponsor untuk grup Numeros ni, orang yang percaya dengan Numeros ni punya plan, Numeros ni punya mission, jadi dia jadi sponsor. So Zero tu adalah sponsor untuk kumpulan ni. Okey, sekarang ni baru dia ambil langkah yang lebih proaktif mungkin untuk munculkan diri, untuk bantu Numeros berdiri semula, dan kemudian buatlah apa yang diorang nak try buat untuk tawan Cyberraya. Okey, so siapa Zero? Pandangan abang, teori abang, Zero ni adalah sponsor. Zero ni adalah sponsor untuk kumpulan Numeros ni, dan dia basically berikan dana daripada awal lagi. Dan selepas kejatuhan Uno, sekarang ni dia dah ready untuk lebih proaktif lah, untuk bangunkan balik tim ni dan kemudian tawan Cyberraya. Yes, macam Baba cakap, diorang nak bina semula kumpulan Numeros ni. Sebab itulah pada penghujung episod 3, diorang berusaha untuk dapatkan balik Sensei bekas Numeros ni. Sedangkan Sensei dah tak nak lagi dah. Okay, buat masa ni abang rasa selain daripada Cinco dan Tres Sensei, abang cuma bayangkan Nueve sahaja yang akan join, yang masih akan join mereka. Sebab Nueve ni, Dr. Aaron ni macam tak betul sikit. So mungkin dia dah join Numeros lah, cuma kita tak nampak dia lagi. Orang lain okay, macam Dos, Quattro, okay, memang confirm dah out daripada tim ni, dan ada kemungkinan mereka akan bina semula kumpulan Numeros ni daripada nombor 1 sampailah ke nombor 10 lagi. So mungkin kita akan nampak ada recruitment dari kumpulan Numeros. Situ dah datangnya macam analog man lah, sesiapa-siapalah yang nak join grup Numeros ni untuk tawan Cyberraya. Okay, abang bayangkan Jenny akan jadi Uno, lepas tu Tres akan jadi Dos, dan mungkin Aaron kalau masih kekal dengan mereka akan jadi Tres, dan lepas tu akan ada nombor-nombor lain lah. Okay, Zero kekal Zero. Abang rasa mungkin macam tu. Kalau kita nak, kita boleh bincang pasal benda ni di lain waktu, but for now, buat masa ni kita tutup dekat sini sebab kita nak bincang pasal Zero. Abang asyik sebut Zero je, Zero, susah sangat nak ingat. Okay, so ada beberapa teori kat luar sana, tapi teori yang paling famous adalah Datuk Hisham. Zero ni Datuk Hisham. Okay, so abang sebenarnya boleh kata abang setuju lah, abang salah seorang yang memulakan teori ni. Datuk Hisham kot Zero. Kenapa abang cakap macam ni? Okay, ada beberapa sebab. Abang ada list dalam buku abang akan baca dekat sini. Yang pertama sekali, Numeros mula beraksi semula sejurus Datuk Hisham menjadi Datuk Bandar. Itu yang abang tulis. Okey, maksud abang kat sini, kalau kita ingat balik macam abang cakap tadi, pada penghujung episod 1 tu, benda tu berlaku dah lama. Sebab benda tu berlaku betul-betul selepas kejatuhan Akademi Mata. Okey, jadi sekarang ni dalam masa present ni, dalam musim 3 ni, benda ni dah Akademi Mata tu dah tutup beberapa bulan yang lepas. So maksudnya Numeros ni dah diam dalam beberapa bulan. Lepas tu bila kembalinya Datuk Hisham sebagai Datuk Hisham sekarang dah mula keluar TV kan, dah jadi Datuk Bandar kan. Bila Datuk Hisham kembalinya macam tu, tiba-tiba Numeros pun dah start buat hal dah. Numeros pun dah start ambil balik Sensei dan sebagainya. Maksudnya Numeros mula bergerak balik bila kita nampak Datuk Hisham dah mula jadi mayor, dah mula jadi Datuk Bandar. Kat situ macam ada sikit connection lah, sedikit sas. Yang kedua, abang ada cakap tadi yang Zero ni mungkin adalah orang yang berikan dana kepada Numeros. So abang bayangkan yang Datuk Hisham ni juga orang yang agak berada, orang yang kaya. Okey, korang kena ingat Datuk Hisham duduk dekat luar daripada Cyberraya selama 8 tahun sebagai timbalan Datuk Bandar, tapi duduk dekat luar Cyberraya selama 8 tahun. Okey, so mungkin dia ada banyak duit, okey, dia ada banyak business ke apa, dan dia sebagai timbalan mayor kot, mestilah ada duit kan. So abang bayangkan Datuk Hisham ni boleh cukup kaya lah untuk salurkan duit untuk Numeros. Yang ketiga, macam abang cakap tadi, Datuk Hisham dah duduk 8 tahun di luar negara. Okey, dekat dalam berita ada cakap, dalam episod 1 korang tengok balik ada part berita, dan terus Datuk Hisham kembali selepas 8 tahun menetap di luar Cyberraya. So it's perfect lah, memang perfect gila untuk orang yang duduk luar Cyberraya untuk salurkan duit ke dalam Cyberraya melalui akaun-akaun penipu ke apa ke, untuk bantu kumpulan jahat lah. Kalau dia duduk dalam Cyberraya, lagi senang kot orang Cyberraya nak tangkap dia, tapi sebab dia dah luar dari sistem Cyberraya, lagi susah untuk detect dan lagi mudahlah kerja dia untuk salurkan duit tu. So ada orang kata macam masuk akal jugalah yang Datuk Hisham ni sebagai Zero. Selain daripada tu,
mungkin orang Zero ni kita tak kenal siapa, okey, orang baru, mungkin karakter perempuan yang kita tak tahu siapa kan. Mana tahu rupanya Datuk Hisham punya PA yang letak kopi tu ya Zero, mana kita tahu kan. Okay, ada possibility Zero ni memang bukan karakter yang kita kenali, karakter baru yang akan diperkenalkan tak lama lagi. Tapi Datuk Hisham sebagai Zero, masuk akal. Okay, masuk akal pada abang lah at least. Sebelum kita tamatkan video, abang nak cerita sikit berkenaan dengan Rizwan. Ada satu artikel sebelum Ejen ni keluar lagi, dah lama dah, tahun lepas aku rasa artikel ni. Dalam artikel ni cerita pasal Rizwan yang akan discover sesuatu di luar Cyberraya. Pasal benda ni lah buat abang rasa yang sebenarnya Zero ni dia base pada luar Cyberraya. Zero ni dia tak duduk dalam Cyberraya, dia orang luar Cyberraya, ataupun dia orang Cyberraya yang duduk di luar Cyberraya. Sebab itulah Datuk Hishamnya teori tadi tu macam okey lah, kalau sebab Datuk Hisham 8 tahun kan duduk dekat luar. Sekarang baru Datuk Hisham balik sebab Datuk Othman dah tak boleh jadi Amir. Kita tak tahu berapa lama Datuk Othman akan bercuti, tapi ada possibility yang Datuk Hisham akan pastikan percutian dia permanent. So kita tengoklah Datuk Hisham ni baik ke tidak. Kita kena tunggu apa yang akan berlaku. Okay, semua karakter sekarang abang memang sas. Okay, abang sas dengan semua karakter. Datuk Hisham lah, Kim lah, Alex, Sam, semua abang sas. Okay, so tak boleh nak buat apa-apa. Buat masa ni itu sahajalah video kita berkenaan dengan Zero ni. Kalau korang ada sebarang teori berkenaan Zero, pastikan korang komen dekat bawah. InsyaAllah abang akan baca dan cuba reply. Okay, abang suka ke tak suka ke teori korang ke? Korang suka tak teori abang? Komen juga dekat bawah, abang nak tahu. Terima kasih banyak-banyak sebab penonton sampai tahap ni. Korang semua memang terbaik. Okay, members korang semua, ya Allah, legendary betul. Dah lah tengok channel abang, subscribe, lepas tu siap bayar lagi. Terima kasih banyak-banyak members. Korang semua punya jasa abang hargai. Kita akan tamatkan video dekat sini. Jaga kesihatan guys. Sekarang ni macam banyak-banyak sangat penyakit. Jaga diri. Jumpa di video akan datang insyaAllah. Assalamualaikum. Betina segera. Bye-bye.